Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar hari ni? Salam Jumaat Barakah buat semua sahabat yang dirahmati Allah. So hari ni kami nak sembang sikit mengenai tajuk yang kami dah tulis kat atas tu, iaitu mengapa berlakunya masalah bentan kepada ibu-ibu yang berada di dalam pantang. Okey, kita teruslah kepada tajuk yang kita nak bincang. Okay, so bentang ni dia ada 3 jenis bentang, iaitu bentang urat, bentang peranakan kecil dan bentang peranakan besar. Okey, bentang urat ni berlaku adalah disebabkan oleh masalah ibu-ibu yang tidak menjaga pantang, tidak begitu berpantang semasa dalam pantang. Maksudnya daripada segi pemakanan, daripada segi pergerakan, daripada segi gaya hidup. Maksudnya kita bila dah berpantang, dalam pantang kita tak boleh lagi nak melakukan aktiviti seperti mana kita sebelum kita berpantang. Okey, sebelum kita bersalin. Maksudnya sekarang ni apa habit kita ataupun rutin harian kita sewaktu kita sebelum bersalin, kita kena stop sekejap, sabarlah dulu. Maksudnya nak buat kerja-kerja lasak tu, kita masuk ke dunia dalam pantang. So kita kena buat orang kata kita kena jalani hidup macam mana keadaan kita dalam keadaan kita ni sakit tu. Maksudnya pantang tu maksudnya kita dalam keadaan kita tu sakit. Bukan sakit tu maksudnya sakit daripada segi sakit kronik, tak, tapi disebabkan kita bersalin kan banyak luka semua, urat semua putus-putus. So kita nak kembalikan balik apa yang tak normal tu kepada normal. So kita kenalah menjaga tubuh kita. Okey, maksudnya dalam pantang ni kita tak boleh buat kerja yang lasak-lasak. Contohnya basuh kain, jemur kain, jemur baju baby kecil-kecil tu tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni bila kita basuh kain macam kain-kain besar kan, kain tuala ke, kain selimut ke, nak angkat tu beban tu berat juga kan. So kalau boleh jangan buat, okey, dan kita kumpulkan baju dalam bakul, satu bakul besar dan kita angkat. Itu akan menyebabkan berlakunya masalah bentan. Okey, bentang urat ni dia berlaku bila mana simptom dia adalah kita akan rasa demam, seram sejuk, kemudiannya menggigil, seram sejuk, lepas tu sakit pinggang, sakit urat, sakit habis-habis urat-urat semua sakit, sampai tak boleh orang kata nak orang kata nak menggagahkan diri tu tak boleh, lemah lesu. Itu adalah bentang urat. Bentang urat ni menyebabkan kita rasa sakit yang bila kita nak tidur pun berdenyut-denyut, urat-urat kita tu sakit. Itu bentang urat. Dan bentang peranakan kecil berlaku bila mana bleeding, iaitu tumpah darah. Tumpah darah tumpah darah yang orang kata bleeding, bukan darah nifas lagi. Dia dah keluar dengan kuantiti yang banyak, sampaikan kita nak pitam. Jadi bila darah dah banyak sangat keluar, kita mula rasa nak pitam sebab darah dah keluar over, bukan lagi darah nifas, tapi dah keluar habis darah kayaknya sampai ke darah segar pun dah keluar. Maksudnya itu bentang yang teruk lah. Bentang ni berlaku bila mana kita buat kerja yang lasak-lasak, naik turun tangga sangat-sangat, kaki kita terlanggar, tersepak kan. Ibu jari kaki tu dalam pantang ni, ibu jari kaki tu kena jaga sangat. Sebab itulah kalau orang tua-tua dulu dia tak bagi langkah, maksudnya ada bendul ke, kita tak boleh nak langkah, ataupun ada hadang macam zaman-zaman dulu ni kan. Kalau kat rumah dia buat hadang kayu tu, tak bagi anak-anak budak-budak kecil lah jatuh kan. So dia buat hadang, kita nak langkah hadang tu pun tak boleh, duduk pun kena bersimpuh, tak boleh duduk bersila dan tak boleh lasak sangat ke sana ke sini. Memang orang tua-tua cukup jaga. Sebabnya apa tahu? Sebab ibu jari kaki tu saraf
dia bersambung dengan rahim. So bila kita tersepak ibu jari kaki tu atau terkuat bahagian ibu jari kaki tu, bila tersepak je, tersadung aja, memang rahim akan bengkak, rahim akan luka dan akan berlakulah pendarahan yang teruk. Berlaku pada pendarahan yang teruk. Sehingga kan paling teruk sekali berlakunya pendarahan tu, maka dia akan efek kepada peranakan besar. Maksudnya peranakan besar tu maksudnya keseluruhan peranakan maksudnya. So bila dah teruk macam tu, dia akan jadi pitam dan situ krem, bahagian kaki akan jadi krem dan masa itulah akan berlakunya stroke di bahagian pinggang ke kaki. So bila dah berlaku macam ni, rawatannya agak payah sikit, dia memakan masa berbulan-bulan untuk sembuh masalah bentang yang macam gini. Dan dalam pantang juga kita kena jaga hubungan suami isteri lah. Maksudnya kalau boleh berpantang bersama dengan suami tu daripada 46 hari tu hingga ke 100 hari. Maksudnya dalam pantang tu memang tak boleh bersama. Bila bersama dalam pantang ni pun boleh menyebabkan berlakunya bentang. So kena jaga sangat-sangat ya. Kaum ayah pun, kaum Adam pun nak kena kesianlah dengan isteri kan, bagi dia rehat dalam masa 45 hari, 46 hari tu sehingga ke 100 hari. Biar dia bagi mantap balik badan dia, segar balik, urat-urat semua cantik semua. Barulah orang kata boleh nak bersama dengan isteri. Sebab ada setengah orang dia tak kira lah isteri dalam pantang pun. Kalau jenis yang nafsu tak boleh nak bendung tu kan, kesianlah kat isteri anda. Kalau boleh bagi dia rest dalam masa 46 hari tu, yang dalam masa pantang tu sehinggalah 100 hari. Kalau boleh. Zaman dahulu kala dia tak ada timbul masalah 46 hari ke 100 hari ni. Maksudnya lepas pada 45, 46 hari tu dah comel dah mak-mak kita dulu ni. Sebab apa tahu? Sebab dia orang jaga sangat-sangat dalam pantang ni. Jaga pemakanan, herba-herba langsung tak tinggal. Tiap-tiap hari bertungku, tiap-tiap hari menyalai kan. So zaman sekarang ada ke kita buat macam tu? Tak ada kan. Lagi-lagi kalau duduk dekat pekan kan, makan ubat pun, makan ubat hospital, herba-herba tak ambil. So macam mana rahim kita nak cantik, rahim kita nak sihat dengan cepat, tubuh badan kita nak sihat dengan cepat. Jadi lambat, proses pemulihan tu lambat. Sebab itulah kita bagi masa sehingga ke 100 hari. Dalam pantang tu, pantang selama 100 hari untuk bersama tu. Sebabnya kita nak jaga ni lah, kita takut berlakunya masalah bentang semua. Dan satu lagi dengan urutan kan, macam bidan datang mengurut 3 hari tu, kalau boleh kita yang dalam pantang ni, maksudnya ibu ni kena tahu dalam masa tu jangan bagi bidang sengkak rahim, sebab bahaya. Bila bidan sengkak rahim dalam masa hari tu kan, 3 hari dia mengurut tu, dia sengkak rahim kita, maka akan berlakulah masalah pada rahim kita. Maksudnya rahim masa tu tengah bengkak, rahim masa tu tengah tak comel lagi, rahim orang kata tengah bengkak, tengah lemah sangat-sangat. So dia belum lagi berlaku pengecutan, kita dah buat sengkak. So rahim akan luka dan akan berlakunya bentang. Maksudnya masa itulah akan keluar darah yang banyak, bleeding yang banyak sebab akibat daripada sengkak tu. So sengkak rahim ni secomelnya dilakukan selepas 30 hari dalam pantang. Maksudnya selepas 30 hari. Sebab itulah kalau kami urut orang bersalin, kami akan adakan satu sesi urutan penutup, iaitu selepas pantang dalam masa 45 hari ke atas tu, kami akan urut masa tu, urut pantang, urut penutup, dan masa itulah kami akan sengkat rahim dia bagi duduk cantik-cantik. Kami tak akan urut 3 hari tu sengkat terus, memang tak akan buat macam tu. Dalam masa 3 hari tu kami urut bagi urat perut tu orang kata
tidak menegang, bagi lembut. Kita urut secara memujuk. Maksudnya masa tu rahim, orang kata rahim masa tu tak kejap lagi. Dia jalan sana, dia jalan sini kan. So kalau kita sengkak masa tu pun tak ada gunanya sengkak pun, sebab dia akan keluar balik. Sebab masa tu rahim tak kecut lagi. Sengkak pun macam tu lah juga keadaan dia. Dia akan keluar, pergi kanan, pergi kiri semua. Kita urut secara memujuk je. Bukan sengkak betul-betul, ria-ria sengkak. Kalau nak sengkak, lepas 30 hari rahim dah kuat. Maksudnya, tapi kita kena jaga pemakanan ya dalam pantang. Memang kena jaga sangat-sangat pemakanan dan kena rajin-rajin bertungku. Orang yang tak bertungku ni, jenis malas nak bertungku ni pun kemungkinan besar pun akan kena juga masalah bentang. Sebabnya kita perlukan pemanasan. Badan kita ni, kita dah bersalin, urat kita banyak putus. Perlu kita ingat yang keluar tu bukan guli, bukan besar guli, tapi manusia kan. Ada yang berat 2 kilo lebih, ada yang sampai 4 kilo lebih kan, besar kan. So urat kita for sure memang putus. Dan kita nak pulihkan balik urat yang putus tu memang akan makan masa yang agak lama. So kita kena jaga pemakanan, makan makanan yang berkhasiat dan mengandungi nutrisi yang tinggi untuk pemulihan balik tubuh kita yang orang kata lemah, sangat lemah. Ibu yang bersalin ni sangat lemah. Sebab itulah kita kena jaga betul-betul tubuh badan kita masa dalam pantang. Sebab orang yang bentang ni ada sebabnya. Bentang ni, bila pendarahan yang terlalu banyak ni akan menyebabkan kematian. Ada sesetengah terjadi kerana bentang, keluar darah yang terlalu banyak dan jadi asbab kematian. Na'udzubillah min zalik kan. So kita kena jaga sungguh-sungguh waktu kita dalam pantang. Tak boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak, kerja-kerja yang lasak. So para ayah, kawan-kawan Adam, tolonglah isteri masa dalam berpantang. Tolong masak, cantik sangat kan. Tolong basuh kain, tolong jaga anak. Biarkan isteri rehat selama 100 hari tu. Rehat sungguh-sungguh. Sebab badan ni nak pakai lama kan. Selagi Allah pinjamkan nyawa pada jasad, so kita nak kena guna badan ni kan. Nak jaga anak lagi, nak buat kerja rumah. Kalau orang ada kerja hakiki, lepas tu nak kena pergi kerja pula kan. So sebab itulah kena jaga sungguh-sungguh waktu dalam pantang. Kita takut sangat terjadinya masalah bentang ni. So kami rasa panjang lebar dah kami sembangkan, dan kami harap anda dapat sesuatu daripada apa yang kami dah celotehkan ni. Okey, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.